Lepas tu kata guru kami, dalam sembahyang itu ada 500 sunat, tak kurang, lebih ada. Assalamualaikum. Salam sejahtera, semoga semua sihat dan ceria ya. Pada kali ini Poda nak menyiarkan video daripada Ustaz Abdul Nasir Wahab yang banyak ilmu-ilmu yang boleh kita pelajari dan kita amalkan, khususnya dalam hal-hal solat ya. Jadi durasi video ni agak panjang, tapi marilah kita sama-sama menghayatinya dan mencedok ilmu-ilmu yang boleh kita amalkan setiap hari. InsyaAllah ada faedahnya. Mari kita sama-sama ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi, maka orang beriman berselawat ke atasnya dengan selawat yang sempurna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi 'ashara. Siapa berselawat ke atasku sekali, niscaya Allah berselawat ke atasnya 10 kali. InsyaAllah kita mulakan berselawat, mudah keberkatan dan rezeki insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Ila waqti nabiyina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami baca surah Al-Fatihah, kami hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hadiahkan kepada isteri-isteri baginda, kami hadiahkan kepada kaum keluarga baginda, kami hadiahkan kepada para sahabat baginda, dan kami hadiahkan kepada seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup maupun yang telah pun meninggal dunia. Dan kami hadiahkan kepada ibu dan ayah kami, kami hadiahkan kepada pasangan hidup kami, kaum keluarga kami, dan kami hadiahkan khusus untuk diri kami sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan nikmat Allah, izin Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini Allah izinkan pertemuan kita untuk sama-sama kita alhamdulillah dapat solat berjamaah ya, yang dituntut oleh Nabi SAW, sembahyang subuh berjamaah, sembahyang Isya berjamaah. Kerana sahabat pernah bertanya bila Nabi kata, kamu tahu siapa itu munafik? Munafik ni Nabi kata orang yang tak datang sembahyang subuh dan sembahyang Isya berjamaah. Kita masuk dalam golongan ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jaga dua solat ni dan solat-solat yang lain, insya-Allah, dalam berjamaah. Kerana itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, sunnah. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang soleh, mana mereka melaksanakan sembahyang berjamaah. Jadi alhamdulillah pagi ini insya-Allah kita nak bicarakan iaitu dalam kitab Muniyatul Musalli ini, dalam tajuk kelebihan memelihara sembahyang. Kelebihan memelihara sembahyang. Apa maksudnya? Sembahyang pelihara pula. Sebab sembahyang perlu dijaga. Sebab sembahyang itu bukan suatu perkara yang boleh kita buat sambil lewat. Soalan perkara yang pertama akan ditanya di dalam kubur nanti tentang sembahyang. Lepas sembahyang, selepas. Sangkut sembahyang, sangkut yang lain. Sebab tu bila kita buat, kita nak ada matlamat kita selesai satu masalah. Ya, masalah dalam kubur nanti. Kalau sembahyang ni tak baik, maka tak baiklah kita nanti. Sangkutlah kita nanti. Bermasalah dah kita nanti. Jadi tidak ada masalah. Sebab di sana tak ada siapa nak bantu kita. Tak ada siapa nak tolong kita. Hanya diri kita sendiri. Kita boleh buat perancang macam mana kita nak duduk. Nak duduk dan nak hidup dalam kubur nanti. Bismillah. Macam mana kita nak duduk di alam barzakh, alam akhirat, alam syurga ataupun alam neraka. Mana perancangan tu kita boleh buat. Kita boleh coraklah kehidupan kita. Kalau nak hidup dalam kubur aman, maka insya-Allah kita akan selamat di alam barzakh. Yakin dan percayalah bila kita selamat di alam barzakh, selamat di alam mahsyar. Bahagia dan selamatnya di alam mahsyar, masuk syurga lah kita. Tetapi seandainya sebaliknya, tak selamat di alam kubur, tak selamatlah di alam barzakh, tak selamatlah kita, tak bahagialah kita di alam akhirat. Akhirnya alhamdulillah, neraka tempatnya. Kita boleh corak sendiri dah. Jadi kita nak bicara pagi ini insya-Allah tentang kelebihan memelihara solat. Kata Syekh
Daud Qahtani yang mengarang kitab ni, lama dah kitab ni, dikarang hampir 200 tahun. 200 tahun masih kita dah pakai lagi di pondok-pondok, tempat pengajian. Oh, dia kitab ni murah je pun, RM3.5 je. Kalau yang Jawi yang lama tu, itu payah pula, itu titik pun tak ada, sambung dia baca. Kata mana pun kitab lama kan, ni kitab 200 tahun dulu. Bayangkanlah 200 tahun dulu macam mana kitab dia, kertas macam mana, RM3.60 harga dia. Baik, jadi katanya sebaik-baiknya kita memelihara segala sembahyang sedaya mungkin, terutamanya pada saat-saat kita mengerjakan sembahyang malam. Kita kena jaga sembahyang malam, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh. Nabi kata 2 sembahyang, barang siapa dapat jaga sembahyang isyak, maka seolah-olah dia telah melakukan qiyamul lail itu separuh malam. Dia datang subuh, lengkaplah semalam itu dia berqiyamul lail. Bila kita tahu ada matlamat, ada tujuan, maka kita jaga. Aku kena pergi ni, bukan senang ni nak dapat ni. Tawaran yang Nabi berikan melalui lidahnya atas kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak buat bagi tendak sesuatu, kita nak capai matlamat kita. Bila kita buat, kita jaga elok, maka kita tunaikan sembahyang itu dengan sebaik mungkin. Tak kira lah sembahyang sunat ke sembahyang apa pun, jaga. Dalam sembahyang sunat ada sunatnya, dalam sembahyang wajib ada sunatnya. Lepas tu kata guru kami, dalam sembahyang itu ada 500 sunat, tak kurang, lebih ada. Dalam sembahyang itu ada sunatnya tak kurang 500, lebih ada. Dia banyak-banyak. Bila nak habis bayang balik 500? Contohnya tengok, dia bagi kita nampak. Sebab ulama-ulama bercakap ni, dia tidak bercakap atas hawa nafsu. Contoh, apa sunat nak sembahyang? Kalau kita sembahyang jemaah, soft bagi betul, tak kira satu lah. Berdiri bagi elok, tegak, jangan tengok ke atas. Dua, angkat takbir, angkat tangan, Allah. Tiga, tapak tangan menghadap kiblat. Ada banyak macam orang angkat tangan ni macam-macam. Allah, Allah. Jadi sunatnya tapak tangan ni menghadap kiblat. Ada pun ada. Tak sampai ke atas tu, sunatnya naik ke atas. Ke atas tu ke mana? Ibu jari di bawah telinga. Ibu jari bawah telinga. Habis jari macam ni ke? Jari jemari membetuli telinga. Ini semua telinga kita semua tegak ke atas. Tak ada telinga yang macam ni. Allah. Dia cantik dah Allah buat kita.
Tak ada pula telinga yang macam ni. Kalau hujan masalah, masuk air penuh tengok. Allah buat cantik lah. Jadi ikut sunnah Nabi. Angkat tangan, letak ibu jari bawah telinga, jari jemari membatu di telinga. Allah. Dah berapa sunat? Sunatnya kalau kita buat 4 pahala. Wajib kena buat. Harus. Apa lagi orang terjemah harus? Harus, dia kata, orang kata lah, tapi saya tak kata macam ni. Buat dapat pahala, tak buat tak apa-apa. Bagi saya, harus ni tak buat rugi. Harus bukan tak buat tak ada apa-apa. Tak buat rugi. Rugi ya. Kita semayang ni, baik tu kata ulama kata, buat bagi elok, jaga elok. Allah. Tak ada yang separuh yang datang-datang Allahu Akbar. Allahu Akbar pada. Itu jaga sunat. 500 sunat. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kita tak jaga. Mungkin sembahyang subuh ni kita tak jaga tadi ni, sembahyang terakhir ni. Kita tak tahu ajal kita bila. Belum subuh dah meninggal. Tak sempat nak buat. Tak apa, kita azam. Aku zuhur nanti aku nak buat semua sunat. Nak buat dulu ya. Jangan sampai kita tak ada cita-cita kita nak buat. Selama ni kita tak buat lalai. Allah. Itu rukun. Dan perbuatan itu sunat. Perbuatan sunat. Kemudian ada lagi orang habis lepas tangan bawah. Tak ada sunat dia. Ada pula tu ni. Saya pergi mengajar di tempat tak jauh sini. Tadi saya lalu depan ni. Saya tahu rumah dekat mana. Kita bayangkan saya lalu ke mana tadi. Situlah tempat dia. Satu surau. Ni macam ni buat. Seperti yang saya ada kelas saya tengok. Ada yang semua tu dah meninggal dah. Dia kajang. Ada seorang cikgu sampai meninggal. Sunatnya Nabi kata pergelangan tangan kanan atas pergelangan tangan kiri. Sunat genggam. Ada buat macam ni. Ada letak saja, tak genggam. Genggam. Hari Jumaat lepas baru saya mengajar kat masjid. Dan sekarang bagaimana bila kita turunkan tangan tu genggam. Kata Abu Isa At-Tirmizi, aku suka genggam. Sebab apa? Itu dalam mazhab Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Ibnu Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal, Imam Ishaq. Semua kata mereka genggam. Tak ada lah yang macam ni. Sunat. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Ni dia tahu sunat ni. Baca kena pelihara sembahyang. Kalau kita baca itu pelihara sembahyang. Itu pembuatan rokok.
Bagaimana nak rokok? Ada yang rokok sikit. Sunnah Nabi rokok macam mana? Tak papan atas, belakang tak jatuh ke depan dan tak jatuh ke belakang. Maknanya taklah terlalu tunduk, taklah terlalu rokok sikit. Turun. Sunnah Nabi ada. Nabi turun, lutut dulu, kita terjun tangan dulu. Terjun tangan dulu, tangan dulu turun. Lutut tak sampai lagi. Kau sakit tak apalah. Sakit tak apa, buatlah macam mana. Itu kemampuan sakit. Tapi kalau tak sakit, buat cara macam Nabi tunjuk. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni salli. Sallu kama ra'aitumuni salli. Semayanglah kamu kama ra'aitumuni, macam mana kamu tengok aku semayang. Bukan kita tengok India, bukan kita tengok Arab, bukan kita tengok Mazaleh. Kita tengok Nabi salat. Ya, Nabi dah ni wafat lama dah, 1400 tahun dulu. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Sahabat buat macam Nabi buat. Sahabat pun dah tak ada semua dah. Tabi'in sampailah pada kita. Kena ikut macam mana Nabi buat. Itu sunnah. Itu kata 500 lebih. Macam mana kita sujud. Ada orang sujud tapak tangan, tak tekan. Tengok. Ini kita betulkan antara sama kita. Jadi saya yang cakap ni, tapak tangan nak betulkan, tekan. Ni anggota sujud. Ni tapak tangan ni, perut ni. Yang mana tapak tangan? Ni bila kita tutup tak nampak, itu tapak tangan. Menyentuh mezan, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan batal wudu. Tapi kalau dah gatal tangan, buat macam ni, tonyong lah, tak batal. Tubuh kami itu bukan dia lelah lah, dia nak bagi faham. Tubuh kami, Tuan Guru Haji Yahya Junid, ulama terkenal, kalau hampa gatal tangan kita tak boleh nak garu, tak boleh. Gatal kan, hang tu, hang buat macam ni, hang tonyong dia kata. Tiba tak apa. Hasbiyallah. Okey. Dia mengajar cukup sonok, tapi garang. Aku dah kata garang apa? Tegas. Kerja sungguh-sungguh, buat sungguh-sungguh. Lepas sembahyang, cabut jubah dia, sakup kata, dia buah kelapa dalam longkang dia kutip tampak dia kutip sendiri. Kalau kita dia tu guru tobat lakum nak kutip. Kadang-kadang kami tengok je, nak kata tu guru ke tak apa dengan botaknya, hitamnya, nak kata India buat pari ni. Nak kata sungguh-sungguh dia buat. Dia mengajar, dia buat dulu. Jaga kebersihan. Itu guru yang kami menuntut. Saya tak boleh kata saya menuntut, ramai menuntut kat dia. Semua nak murid dia. Jadi tuan-tuan, duduk antara dua sujud, macam-macam orang duduk ada. Sunnah Nabi macam mana? Itu sunnah. Nak baca tak nak baca? Nak baca kemudian kita buat perbuatan dulu. Duduk. Lepas tu nak bangun, macam mana nak bangun, mana tu kemudian yang tu naik dulu. Yang mana tu dulu naik kemudian. Jadi tadi yang mana kemudian tangan, tapak tangan yang kemudian dia naik dulu. Kita tak buntut naik dulu. Buntut naik dulu. Lepas tu baru lutut, tapak tangan. Patutnya tapak tangan tu dia turun. Kemudian dia naik dulu. Macam kita duduk lah ni, yang ramai-ramai ni. Jadi kalau tertib ni, kalau nak keluar pintu tu, orang duduk kat pintu lah. Sebab takkan kita nak langkah bau dan pohon-pohon, ikutlah tertib. Jadi tuan-tuan, jaga sunnah. Lepas tu pelihara sembahyang.
Itu belum bab bacaan lagi sunnah dia. Baca Fatihah ada sunnah dia. Ada 3 kategori baca Fatihah. Kita nak cerita bab bacaan. Bab detailkan bab semayang. Bab kita nak buat hari-hari ni, pelihara semayang ni, macam mana nak jaga. Baca Fatihah. Sunnah Nabi baca Fatihah 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Dapat pahala dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dah 2 sunnah. Sunnah bab berhenti nafas je pun. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampailah waladhdallin. 7 ayat, 7 sunnah. Dan pernah Nabi buat 3. Macam mana? Berhenti. Ayat pertama sampai ayat keempat berhenti. Ayat kelima berhenti. Ayat keenam dan 7 berhenti. Mana 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini berapa? 4 kan? Yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. 6 dan 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Buat. Itu cara ahli Kufah buat. Mereka ikut. Ataupun kita nak buat 2 kali berhenti ya. Buat. Bulan Ramadan nak buat. Tapi yang sunnahnya itu pendapat ulama ahli Kufah, Iraqiyah, bacaan tu. Tapi sunnah Nabi setiap kali kita baca 7 kali berhenti, 7 kali nafas. Kadang-kadang tak sempat nafas. Makmum dia tu imam dia sempat nafas dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru tarik nafas sekali. Itu bukan mana dia berhenti, itu namanya saktah. Dalam Fatihah tak ada saktah. Dalam Fatihah tidak ada saktah. Maknanya berhenti tak ambil nafas. Kita banyak buat macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak nafas. Wa qila man raqa. Dalam Yasin kita baca. Jadi itu ada saktah. Tapi dalam Fatihah tak ada saktah. Tak ada saktah, mana tidak ada berhenti, tak ambil nafas. Mana berhenti, ambil nafas. Jangan mencuri. Itu sunnah. Dia banyak sunnah. Lepas tu baca Fatihah pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi kata cuba ingatkan maknanya. Itu sunnah. Alhamdulillah. Imam baca Alhamdulillah, segala puji-pujian Rabbil Alamin, bagi Tuhan sekalian alam. Kalau imam baca kita melayang, teringat jadi nak makan tu canai. Sunnah. Alhamdulillah, segala puji-pujian Rabbil Alamin, bagi Tuhan sekalian alam. Dah 3 sunnah itu. 3 sunnah. Ar-Rahmanir-Rahim, 2 lagi. Tuhan Maha Pemurah, Maha Kasih Sayang. Jadi kalau kita nak kira sunnah dalam sembahyang terlalu banyak. Kalau dah dia pergi baca satu juzuk, mampus. Banyaklah makna dia yang kita ingat.
Bukan tu imam baca tu kita melayang, kita baca pun kita tak faham. Kita pun tak boleh ikuti sunnah tu. Dia baca Fatihah. Baca Fatihah baca. Hayati tak? Kita dah buang sunnah. Sunnah Nabi SAW hayati bacaan itu. Bila kita habis baca, tu imam baca, kita hayati bacaan tu imam tu. Dan kita faham, ikuti dengan makna. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Walaupun tu imam baca, kita kena hayati. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan engkau beri nikmat kepada nabi-nabi. Hayati. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang sesat. Yang mana kita mampu kita buat. Ini sumbangan. Walaupun burung ababil tu, dia hanya mampu ambil air dengan bahu, pergi siram Baitullah, pergi letak batu atas apa ni tentera berhak. Itu dia mampu. Alah kecil je kau buat, ambil air paruh burung besar mana. Dia kata ini aku mampu buat. Ini kemampuan. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jangan benda yang kecil seperti benda cicak. Kenapa kita harus bunuh cicak? Kenapa Islam harus bunuh cicak? Sebab dia ni bagi sumbangan kepada orang kafir. Bagi tahu dekat orang tu Nabi ada kat dalam. Cicak kata ada orang, dia tak bising. Kalau ada orang dia heran. Nabi masuk dalam tu dia heran. Nak beritahu kau kafir ada orang kat dalam ni. Tapi alhamdulillah mai burung labah-labah yang kecil-kecil tu. Baca Allah cerita surah Al-Ankabut. Ankabut ni mana labah. Labah datang buat sarang. Tolong. Mai burung pati telur pula duduk buat sarang tu. Nak bantu. Perempuan labah-labah. Labah tu kecil. Lepas tu labah-labah ni walaupun dia kecil, Allah hakamkan dalam Quran. Surah Al-Ankabut, surah labah-labah. Sebab dia ada kekuatan. Kalau kita lah orang pergi roboh rumah kita, bukan kata ni cara senapang tembak ni. Labah-labah orang langgar rumah dia senyum je, lagi dia buat balik. Orang ambil sarang dia, tembak dengan air, jatuh sarang dia, lagi dia buat balik rumah dia. Dan hati dia keras. Hati dia keras. Labah-labah. Ni Al-Quran sebut. Suami dia datang bersama dengan dia, jadi dia makan suami dia. Dia makan suami dia. Dia bunuh suami dia. Dia ada akal dia boleh buat. Apa kalau sekali dia beranak Allah banyak. Dia mengawan, lepas tu dia beranak banyak. Cukup lah. Dia bunuh lelaki dia. Kita balik baca lah. Balik baca surah Al-Kabut. Tengok cerita tu. Seronok kan? Seronok cerita dia. Maka kita ambil sikap Al-Ankabut tu. Labah-labah betina ni. Labah bukan jantan, labah betina. Yang ada kekuatan ini. Bantu Rasulullah. Yang jantan malah buat sarang, tak nak perempuan tu buat sarang. Dia tegas. Dia ada keyakinan diri. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi jaga sunnah tadi. Balik kira sunnah dalam sembahyang, aku nak buat 5 waktu ataupun lebih. Sebab semalam kita tak jaga. Nanti zuhur nanti aku nak buat sunnah, nak sembahyang dia jawab. Kerana ia sangat berat ke atas seseorang tetapi menjadi ringan jika dibuat berterusan. Nak jaga sunnah susah. Tapi kan ringan, dia jadi dah biasa. Contohnya bila kita rokok, sunnah Nabi buat apa?
Lama baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sunnah, satu sunnah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dan makna itu sunnah. Maha suci Allah, Tuhan yang maha azim, aku puji akan Dikau ya Allah. Sunnah. Banyak sunnah. Lepas tu Nabi tambah sunnah lagi. Kata Aisyah, isteri Nabi SAW, Nabi tak pernah tinggal subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanakallahumma, maha suci Allah, Engkau lah Tuhan kami, wa bihamdika, aku puji Kau, Allahumma ghfirli, ampunkan aku. Nak sama Allahumma ghfirli wa li walidayya. Itu ikut pada apa Imam Ramli. Imam Syafi'i kata Rabbi ghfirli, Allahumma ghfirli. Tambah Imam Ramli kalau macam kata Imam Syafi'i kecil, ditambah lagi. Di sunnah Nabi tak pernah tinggal. Nabi kata subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, maha suci Allah, aku puji Engkau, ampunkan aku. Nabi sendiri minta ampun. Yang Nabi itu dimaksum, tak buat dosa. Tapi Nabi nak ajar kat kita, Nabi nak beritahu kat kita, buat. Setiap kali sembahyang buat subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Sama juga Sayyidatina Aisyah kata, Nabi sujud, Nabi baca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Tuhan yang maha tinggi, wa bihamdi, aku puji Engkau, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nabi tambah. Itu sunnah Nabi tak pernah tinggal. Itu buatlah. Kalau Nabi sendiri minta ampun kita ni, ya Allah, Nabi kata kullu bani Adam khata, kulli, tiap Adam ni khata, kullu bani Adam, ibnu Adam, anak-anak Adam ni khata, melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan itu minta ampun. Sebab itu ada sembilan taubat. Sunat taubat, minta ampun kepada Allah. Allah, susah ni sunat taubat lagi. Sunat yang ada pun tak buat. Buat senangnya. Kalau nak ikut macam saya buat, ikutlah. Saya kalau sembahyang maghrib, sebelum maghrib saya jarang sembahyang sunat qabliyah maghrib. Malam tadi saya dekat Cyberjaya, dia azan, dia orang sembahyang sunat maghrib, saya tak sembahyang sunat maghrib, saya sembahyang sunat taubat. Sebab dia ghairu muakkad. Kita dah bicara dah, sunat muakkad ini ada ba'da maghrib, selepas maghrib, dan ba'da isya dan selepas isya. Sebelum maghrib dan sebelum isya, siapa nak buat, tapi tidak dituntut. Yang dituntut selepas maghrib dan selepas isya. Maka kita buat lebih baik yang Nabi buat, iaitu sembahyang taubat. Kenapa? Kerana Nabi pernah tanya Sayyidina Bilal bin Rabah, wahai Bilal, aku dengar tapak engkau dengan syurga, kau berjalan dengan syurga, apa amalan kau? Kata Sayyidina Bilal, aku tidak ada amalan lain kecuali setiap kali aku buat kesalahan, aku akan buat sunat taubat. Agak-agak kita hari ni ada buat banyak salah kan, tak ada buat langsung. Ni mata kita, telinga kita dengar bukan, tengok bukan, hati kita rasa marah ke orang, hati kita rasa berkata-kata pada jiran, pada kawan-kawan, dosa. Kan macam tak ada apa-apa. Jadi sebab-baik dosa yang kita buat, hati kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, banyak sunat taubat. Habis azan tu, usolli sunnat taubati raka'atain lil, saja aku sembahyang sunat taubat 2 rakaat.
Kan orang Allahu Akbar. Ustaz, kalau nak buat sunat maghrib dia boleh. Tapi jangan tinggal sunat taubat. Buat sunat taubat tengah malam. Kalau boleh bangun. Tapi kalau tak boleh bangun, buat tiap-tiap malam. Ambil maghrib saja ke sebab azan maghrib ke atau sebab azan isyak. Tapi sebab isyak jarang sebab ada kuliahan, bebehan, amat terus. Buat maghrib. Sebelum maghrib, habis azan, tuan-puan buatlah sunat taubat. Kerana itu dituntut. Sebab Nabi kata setiap anak Adam ini, kullu ibnu Adam khata', melakukan kesalahan. Dan setiap kesalahan itu minta ampun Allah SWT. Baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mana kita duduk dengan kesungguhan kita nak minta maaf ya Allah, minta ampun ya Allah. Katakan astagfirullahalazim. Tapi 300-400 kali. Nabi buat 70 kali. Astagfirullahalazim. Itu Nabi minta ampun. Tak kurang 70 kali nama. Takkanlah kita nak cakap tu, nak nampak suruh-suruh kita ni. Semayang. Dalam semayang minta, dalam sujud minta. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku. Allahumma ighfirli. Kadang-kadang kita sujud lama, bukan kita lambat. Bukan kita sujud lama tu kita tak nak baca. Kita nak sesuatu yang Nabi buat, kita nak buat. Sebab kita rokok lama, sebab itu kita sujud lama. So takkan nak baca subhanallah azim wa bihamdi subhanallah azim, habis sekejap je, tak sampai pun 1 second. Kita nak minta yang Nabi buat. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. 3 kali cukup dah. Boleh nanti Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Sebab Nabi kata Iza bin Adam, apabila matinya anak Adam ini, inqata'u amalu, putuslah segala-galanya. 3 benda yang tak putus. Salah satunya waladun salih yad'ulah, anak yang soleh mendoakan untuk ibu ayah dia. Anak yang soleh mendoakan itu ibu ayah dia. Jadi kalau satu hari dia tidak ada doa untuk ibu dan ayah kita, soleh ke tu? Kurang-kurangnya bila kita salat, tu imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita dah hayati dah makna dia tadi. Maksud dia tadi, Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosa ya aku. Jangan lepaskan peluang. Baik itu kita kena ikuti bacaan imam tu, nak tunggu ni. Ni nak tunggu peluang baik ni. Tu imam dah baca waladdallin. Imam Syafi'i kata, Imam Ramli kata, baca Rabbi ghfirli. Boleh tambah wa liwalidayya. Tambahlah. Itulah ikutan kita. Yang baca dalam rukuk, dalam sujud, itu Nabi buat. Lepas Fatihah ni, Imam Syafi'i suruh. Boleh betul nak minta al-um. Tapi kita nak ikut siapa? Nak ikut PE ke? Ikut Imam Syafi'i. Nak ikut PE, ikutlah. Ada lagi ke PE? Tak ada. Ni tak ada PE. Yang Penang tu pakai sembuk tabu merah. Itu dia boleh ikut lah. Itu PE. Orang gelap. Buat. Jadi kita buat. Tunggu timang baca. Waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah. Baca daripada mulut. Jangan di hati. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Tapi jangan kuat. Dengar telinga sekiranya. Ya Allah, ampunkan aku.
dosa mak ayah aku. Tu imam kata amin. Tu imam kata amin, makbulkan. Malaikat kata amin, makmum kata amin. Nabi kata bila serentak doa imam amin itu, makmum dan malaikat, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Baik itu kita nak cari time-time apa ada peluang yang waktu doa mustajab ni. Ini dia pergi Mekah, dia cari 15 tempat doa mustajab. Kat Malaysia ni hari ada sembahyang jemaah. Dia cari je. Kita sembahyang malam ni. Kalau sembahyang Zuhur jadi tak dengar lah imam kata amin, kita pun tak dengar amin lah. Bila sebab kata kita amin, kita pun tak tahu. Sebab tu sembahyang malam ni Nabi suruh. Sebab kita tunggu peluang. Aku malam ni aku nak minta ampun ke Allah, nak doa mak ayah aku, ampun mak ayah sekali. Mari tunggu tu imam macam walaupun saya kalau saya bilang lah timbal boleh dia duduk tu baru saya kata dia fili wali dia pun amin, kabulkan. Maka kita semua makmum kata kabulkan. Sebab kita sebanyak kita bekerjasama. Imam tolong doakan doa kita tadi, makmum tolong, malaikat doakan. Nabi kata serentak Allah tunaikan hajat dia. Rugi kalau kita kata aku sembahyang Zuhur, Maghrib, Zuhur, Asar tak lah. Rugilah, kita tak dapat peluang ni. Sebab itu kita nak jaga solat kita. Sebab apa? Kita ada matlamat kita. Ada sesuatu yang kita nak dalam solat kita. InsyaAllah penuh Maghrib nanti, penuh Isya nanti, penuh subuh nanti. Kenapa? Nak rebut peluang. Mungkin hari ni lah, malam ni lah, maya aku tak akhir esok aku meninggal. Tak apa, Maghrib nanti aku nak minta ampun ke Allah dalam sembahyang. Tu imam yang hatinya bersih baik, tidak takkan nak jadi imam, maka dia dulu doakan kita. Malaikat yang tidak ada dosa mendoakan kita. Sahabat-sahabat pernikahan kita semua mendoakan kita, amin, kabulkan ya Allah. Okey, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Sikit. Baik. Menjadi ringan jika dibuat berterusan dan bersabar dengan kepayahannya. Memanglah susah. Susah. Tapi kalau susah tu, kalau kita buat dengan ada tujuannya, contohnya Nabi kata hafalah Quran, Fatihah dah hafal dah. Tapi ada lagi yang Nabi kata 30 ayat, kalau dia hafal dia boleh selamatkan dia dalam kubur. Dan Nabi pernah dengar, sahabat dengar dalam kubur bunyi baca surah Al-Mulk 30 ayat. Sahabat tanya siapa baca? Nabi kata orang yang selalu baca sebelum tidur tu, dia baca tu tengah dalam kubur baca. Dengar 30 ayat. Panjangnya 30 ayat. Nak hafal surah Al-Mulk atau Al-Mulk, apa tu surah Tabarakalladzi, sebutlah surah apa pun. Selalu orang sebut tu Mulk Tabarakalladzi kan. Sebutlah benda tu, saya bersama lah tu. Susah ke nak hafal? Tak susah. Hari ni berapa bulan? Hari ni 5 bulan. 5 bulan. 5 hari bulan 12 khatam surah Al-Mulk. Satu hari satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tulis, baca 2-3 kali, simpan. Sambil jalan, baca. Besok satu ayat lagi. Lusa satu ayat lagi. 10 hari 10 ayat. Sebulan habis lah. Daripada tak buat langsung. Ni untuk apa? Untuk apa ni? Untuk selamatkan kita dalam kubur. Nak selamatkan kita dalam kubur, Nabi kata baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Tapi ada setengah tempat, kita pergi, banyak tempat kita pergi, dia orang baca lepas sembahyang Isya. Boleh ke tak boleh?
Boleh. Tapi saya tak semayang, saya tak buat. Kalau orang kata apa, Ustaz ni orang baca surah Al-Mulk, dia mengajar pandai tapi dia tak baca. Memang saya tak baca. Saya pergi buat semayang 4 rakaat Ba'diyah Aisyah, 4 rakaat Ba'diyah. Nabi kata barang siapa yang salat, man salla alayya ba'da man salla ba'da al-isya 4 raka'atin kamislihinna fi lailatul qadri, kamislihinna fi lailatul qadri. Man salla ba'da al-isya, barang siapa yang sembahyang selepas isya 4 raka'atin, 4 rakaat tanpa ada tahiyat awal, sahaja kau sembahyang sunat isya 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, tak ada tahiyat awal. Jadi okey, stres sikit kan, ni nak duduk tahiyat awal lagi, ni tak ada tahiyat awal, 4 rakaat direct, tahiyat akhir dia ada. Man salla ba'da isya 4 raka'atin kamislihinna, seperti seolah-olah dia telah melakukan 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Nak tunggu Lailatul Qadar bulan 3 ni belum tentu iman sampai, mati, meninggal kita tak sempat. Tapi 4 rakaat tu sama macam malam Lailatul Qadar. Kata Syahrullah Al-Haddad, 1 rakaat pada malam Lailatul Qadar bersama dengan 30,000 rakaat. Kalau 4 rakaat 30 kali 4 120,000 rakaat. Boleh tak malam ni tuan-tuan buat 120,000 rakaat sembahyang? Taubat tak boleh buat. Tak ada kat dengan amal tak boleh buat. Tapi kita boleh buat dengan kita sembahyang 4 rakaat selepas isya. Kamislihinna lailatul qadri, malam Lailatul Qadar. 120,000 lah. Tak buat ruginya. Dia sibuk nak baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk Nabi kata nak tidur. Ni baca-baca kat masjid, lagi balik tengok Hindustan, tengok pusat India lah, pusat semua tengok lepas tu tidur. Ada hadis sahih Nabi kata barang siapa yang baca surah Al-Mulk, Tabarakallazi, surah Mulk, ya, sebelum tidur atas sari orang tak katil lah, tak tilap ke, atas tikar ke, tak tidur tak ada tikar pun, atas hamparan dia baca surah Al-Mulk, dia tidur malam tu, mati dia malam tu, dia terlepas daripada soal mungkar dan nakir. Kalau kita masuk dalam kubur jiran sebelah tengok, contohlah kan, kita tak tahu, contoh saya buat, mana malaikat maut tak payah tanya dia, munkar nakir tak payah tanya dia. Ini munkar dan nakir off cuti. Sebab apa? Sebab dia nak tidur, dia baca surah Al-Mulk. Siapa kata? Nabi kata. Nabi bagi tahu siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum dia terlentang tidur ataupun dia hafal. Tapi kita dengar, kalau saya tak pernah baca, tak hafal. Saya tak hafal. Saya akan buka Al-Quran walaupun kita hafal. Sebab apa? Saya nak mata saya last saya tengok, pasal tengok hari ni macam-macam, last saya tutup dengan saya tengok surah ayat-ayat Al-Quran, surah Al-Mulk. Kita baca Aisyah pun kita tak tengok, hafal. Nabi tendak mata kita ni last melihat ayat Allah. Sebelah kaki saya ada satu Al-Quran kecil, saya akan buka Al-Quran, saya akan tengok. Saya tak akan hafal. Saya tak akan, bukan tak hafal, mana tak akan baca atau tak tengok. Sebab saya ada matlamat. Mata aku tutup malam ni dengan melihat Al-Quran. Nak tengok bini memang ada sebelah Al-Quran. Sebab tu Nabi kata, siapa yang akhir malam tu dia tidur, dia baca surah Al-Mulk, kalau dia mati, ya, tak ada soal mungkar dan nakir. Tak nak buat peluang tu. Ustaz tak mati Ustaz, besok penjaga, okey lah, Alhamdulillah. Malah esok baca lagi, tak mati lagi.
Alhamdulillah. Usah baca lagi, tak mati lagi. Alhamdulillah. Sebab kita takut mati malam tengah tidur ni, takut kita tak bangun tengok mati terus, tercekik. Kalau mati sakit, tempat kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Minta ampun, nak tidur kepada Allah, baca doa, minta ampun, dosa-dosa. Melihat dengan kita baca Al-Quran surah Al-Mulk. Itu hebatnya. Nak baca kat masjid boleh, tak ada masalah. Yang kata tak boleh lah, tapi ada benda yang lebih baik kita buat. Sembahyang sunat ba'da Isya, selepas sembahyang Isya. Ustaz nak latih dia orang baca, tak apa latih lah. Takkan nak latih boleh tiap malam buat kat rumah lah. Nak tidur tu ambil sembahyang, ambil sembahyang, duduk atas katil baca, lepas tu tutup, tidur. 5 minit, tak sampai 5 minit pun. Tak sampai 5 minit pun. Nak tengok WhatsApp, nak tidur tengok WhatsApp, nak tengok Facebook, nak tidur tengok TikTok, boleh pula. Nak tengok Quran tak boleh. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sampai terlena handphone tepuk kan, tung begitu kau. Apa kau ni? Ni sampai ni petang tengok Facebook. Alah, aku apa ni handphone marah pun kau ni. Tutup dengan tengok ayat Allah. Sadaqallahul azim. Tutup. Jangan tengok apa kita. Akhir mata kita tengok Al-Quran. 3 perkara yang kita tengok dapat pahala. Yang pertama, tengok ayat Allah. Lagi mana sebelum Allah ambil ayat Al-Quran itu, tengok. Yang kedua, tengok wajah mak ayah. Ni malam ni saya nak tengok wajah mak saya. Tapi itu kena semasa. Saya terpaksa tinggalkan kuliah saya pada malam esok. Tapi saya dah beritahu dekat Nazir Masjid Sungai Ramal malam esok. Saya kata saya ganti dengan Ustaz Kamarul Najam. Saya dah call Ustaz Kamarul Najam. Dia kata dia ada kuliah dekat dekat Ampang. Saya kata minta tolong ganti saya jam malam esok di Masjid Sungai Ramal, kuliah maghrib. Dia kata bagi kat 10 minit. Dia telefon dia nak. Okey, alhamdulillah. Jadi malam esok Ustaz Kamarul Najam akan mengajar di Masjid Sungai Ramal, ganti tempat saya. Terpaksa minta. Saya terpaksa gantikan kuliah tempat apa ni, attention 1 tak ada. Ustaz Sendang tak ada. Sampai hari Khamis saya terpaksa mungkin sampai Khamis. Sebab Khamis tu untuk pejabat, Jumaat untuk pejabat Datuk Ayu. Hari Khamis artis kan. Tuan jangan heran nanti kalau saya jadi artis nanti. Sebab saya mengajar gambar artis. Datuk Mahayu. Kau pernah Datuk Mahayu dulu akan terakhir. Dia ni seorang penuntut filem. Banyak dia tunjuk pada saya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hari Jumaat saya akan mengajar di masjid, di tempat Datuk Ismail Rangat. Jangan kabut. Jadi terpaksa tangguh kuliah. Kenapa? Nak balik tengok wajah ayat. Bulan 12, 27 bulan saya balik lagi. Setiap bulan. Yang ketiga, tengok Kaabah. Kena bayar 10 bulan 1. Saya pergi ke Mekah 10 bulan 1 2024. Tapi orang 10,000 10,290 10,300 bagi duit. Nak balik kampung bagi duit. Betul lah. Kurang-kurangnya 1 minyak kurang-kurang 300. Habis duit kan. Tengok Al-Quran free of charge. Tak payah bayar apa. Kau tak tengok lagi memang rugi ya? Tak payah bayar. Tengok. Sebab tu jangan hafal. Malam nak tidur tengok. Dapat pahala ni. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Baik.
Dengan melawan hawa nafsu dan pada peringkat permulaan. Memang peringkat permulaan ni kena berjuang sungguh. Hawa nafsu lawan. Kalau tidak memang terguna, malas baca. Ambil tu tidur terus. Jadi mudah-mudahan dengan sikit penjelasan ini insya-Allah akan beri kebaikan pada kita semua insya-Allah. Bukannya pada saya yang cakap. Jadi kita sambung akan datang insya-Allah. Izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung akan datang. Ada soalan lagi? Tak ada. Alhamdulillah. Yang baik kepada Allah SWT. Salah silap kekurangan pada diri saya sendiri pada Allah sekalian. Tuan-tuan yang minta maaf banyak. Seandainya ada salah silap terkasar bahasa, mengguruskan hati, perasaan dan sebagainya, minta maaf. Walaupun nama Allah kata yang benar walaupun pahit didengarnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan salawat insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala عليه وسلم.